Tuhan sekalian alam itu, yaitu ilah al-awwalin wal akhirin, yakni Tuhan kepada manusia yang terawal ataupun makhluk yang terawal dan makhluk yang terakhir di dalam akhirat. Yakni berlaku benda ni nikmat paling besar ni, melihat kepada Allah ni berlaku di akhirat. Itulah pendapat sebahagian besar di kalangan alim ulama lah. Dengan penglihatannya yang tiada dapat dibandingkan, yang tiada dapat dibandingkan. Dan macam mana kita melihat Allah tu? Tidakkah sifat Allah Ta'ala tu, antara sifatnya itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis? Allah Ta'ala tidak sama sekali dengan segala makhluknya. Tak sama sekali. Jadi begitu begini guna apa-apa saja yang membabitkan makhluk yang dapat kita fikirkan, dak gitu. Itu keyakinan kita. Kalau dalam Al-Quran, dia akan merujuk kepada ayat Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama, yang serupa dengannya. Yang serupa pun tak ada, yang serupa dengan yang serupa tu pun tak ada lagi, berlapik tu. Kalau ulama-ulama membahaskan, dia ada ayat tu sendiri memberi gambaran bahawa tak ada keserupaan sama sekali antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ayat lain yang lebih mudah, iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Serupa tu. Ini ayat yang sangat jelas, orang panggil muhkamah, jelas terang, mensifatkan Allah tidak serupa dengan segala makhluk. Jadi apa-apa saja yang mengaitkan makhluk, apa sajalah, ada anggota, ada rupa, ada bentuk, ada arwah, melibatkan masa, semuanya itu Allah Ta'ala tidak seperti itu. Cuma kita yakin ada dia berdasarkan dalil-dalil, meyakinkan kita adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak menyerupai sesuatu, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis. Diberitahu, itu kita yakin gitu. Macam mana hakikat sebenarnya? Rahsia itu hanya akan dipecahkan di akhirat. Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga dapat mengetahui tentang zatnya itu di akhirat nanti. Jadi di sini yang tiada dapat dibandingkan, yakni di akhirat nanti manusia dapat melihat Allah dalam keadaan sifat Tuhan itu tidak akan berubah. Mukhalafah itu tak akan berubah. Dan macam mana boleh berlaku manusia boleh melihat? Maka Allah Ta'ala akan memberi kemampuan kepada makhluk itu untuk melihat dirinya itu yang bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Itu keyakinan kita. Dan macam mana kita boleh yakin gini? Sebab benda ni diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis. Menurut keyakinan seperti akidah yang disimpulkan, yang diformulasikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa antara perkara yang berlaku di akhirat adalah melihat Allah, yang disebut sebagai ru'yatullah. Itu menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga golongan yang tidak percaya kepada melihat Allah ni, kerana mereka fikir kalau Tuhan tu boleh dilihat, berarti tak adalah sifat mukhalafatu lil hawadis tu dipakai tu. Jadi kalau ada orang yang berfaham seperti itu, yakinilah bahawa itu bukan fahaman, bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu adalah merupakan pemikiran Mu'tazilah. Yang mereka ni berpegang Tuhan tidak dapat dilihat sama sekali. Dunia pun tak, akhirat pun tak. Tapi Ahlus Sunnah kerana ada dalil, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, maka mereka mengisbatkan dah guana boleh berlaku, itu termasuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mudah pegang. Yang Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada berupa. Jadi sifat Allah Ta'ala bahawa dia Maha Suci daripada rupa bentuk, itu kekal tak berubah sifat dia tu. Cuma di dunia ini dengan kemampuan yang ada, kita tak mampu melihat Allah. Tapi benda ni boleh berlaku di akhirat bila Allah Ta'ala menghendaki dengan kekuasaan ni. Kita pegang situ je. Bila Allah Ta'ala menghendaki, boleh berlaku, boleh terjadi. Yang Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala itu, yakni Allah Ta'ala ni suci daripada rupa bentuk begitu begini, dan daripada berwarna, warna tu warna ni, ini semua merupakan sifat makhluk lah, disebut lawazim, makhluk, berupa, berwarna, dan bukan ia jisim, bukan dia sesuatu yang bersifat benda, bukan, dan bukan dia arat, dia juga bukan sesuatu yang bersifat suatu sifat. Dia ni istilah ahli falsafah lah, ataupun ulama ahli kalam. Setiap benda ni tak lagi daripada dua. Ni saja saya sebut untuk kita tak keliru apa jisim apa benda arat. Jisim tu benda, arat tu sifat dia. Kalau botol ni kau, benda tu sendiri orang panggil jisim. Sifat dia tu, bentuk dia, berat dia, warna dia, semua tu panggil arat lagi. Jadi sesuatu benda ni tak lagi daripada dua benda tu, jisim dia dan juga aratnya.
Tak boleh nak pisah. Bila sebut makhluk je, mesti ada dua ni. Ada jisim dan ada arat. Ada sifat dia tu. Jadi Allah Ta'ala ni dia bukan jenis jisim, dia bukan arat. Nak menafikan semua tu. Daripada sifat-sifat tertentu. Dan tiada baginya tempat. Demikian juga Allah Ta'ala tu tidak melibatkan tempat. Hari ini antara syubhah yang cuba diterok masuk dalam pemikiran akidah kita ni, iaitu akidah yang cuba nak mengaitkan Tuhan tu dengan tempat tertentu. Ini kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga hari ini. Yang suhu kau, dan ramai yang sudah termakan. Sudah termakan bila mengaitkan Tuhan bertempat. Yang ghalibnya Tuhan tu di arasy lah. Kerana berpandukan kepada ayat Al-Quran, satu dua ayat Al-Quran tu yang menyebut tentang perkara tu. Jadi mana-mana pegangan akidah yang mensabitkan Tuhan tu bertempat, itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegang molek tu. Tak kira lah hak tukar kata tu, tok alim ke, tok jahil ke, hak belilik serban ke, berjubah ke, kalau dia mensabitkan Tuhan tu bertempat, jangan pakai apa. Di arasy ke, di langit ke, mana-mana jangan pakai. Itu bukan pegangan, bukan faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak kira lah siapa-siapa dia. Tok guru ke, tok guru ke, murid ke, profesor ke, siapa-siapa dia saja yang menyebut Tuhan tu ada tempat, yakini itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pegangan yang sesat. Pegangan yang menyimpang. Sejauh mana menyimpang, serah kepada Allah Ta'ala lah. Nak kabarnya, menyimpang ni maksudnya dah luruh lah. Dah luruh pun jatuh rawa, itu serah kepada Allah Ta'ala. Menyimpang tara mana tu, itu serah je. Nak kabarnya, itu bukan faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tiada baginya tempat, yakni tidak ada tempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan tiada baginya pihak arah. Bila sebut arah, sama ada kita kata arah atas ke, bila sebut jihad ni atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, apa-apa saja yang membabitkan arah ni, itu adalah merupakan sesuatu yang Allah Taala Maha Suci daripadanya. Nak khabar dalam ke, kalau orang tanya, Tuhan tu dalam alam ke di luar alam? Akal kita dak gidah nombor 3 2 je. Kalau dak dalam alam, di luar alam. Inilah antara syubhah. Tak apalah orang nak pakai ataupun tak mau pakai, sudahlah. Yang dikait membabitkan tokoh yang kontroversi, yang Syekh Ibn Taimiyah. Dalam keluar. Akal kita tak terima awak 3 dah. Sama ada di dalam alam atau di luar alam. Bila sebut dalam luar, tepat belaka. Tepat belaka. Jadi ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, apa saja yang membabitkan tempat ini, itu Allah Ta'ala Maha Suci daripadanya. Dalam keluar ke tak ada. Dah ke mana? Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai sesuatu, tak dapat digambarkan. Usuluddin pakai istilah tu. Ataupun dia ada kalam lain, ulama Usuluddin ni dalam perkara ni dia akan guna kalam dipanggil al-ajzu anil idrak. Tak mampu dah kita nak tanggapi, nak capai hakikat Allah tu. Iyalah tu. Betul lah tu. Lurus lah. Tak mampu dah nak capai hakikat Allah Ta'ala macam mana, tak dapat nak digambarkan, tak dapat nak dicapai. Iyalah tu. Betul lah tu. Ahli tasawuf pula dia guna perkataan dia panggil sirrul asrar. Syamsul Qadir guna sirrul asrar, rahsia daripada segala rahsia, tak mampu orang capai hakikat. Ataupun di dalam ulama-ulama istilah-istilah ulama ahli tasawuf guna perkataan kalau kita rujuk pada hadis Nabi, kita akan tengok ungkapan Nabi, iaitu kalam Nabi, subhanaka la uhsi sana'an alaika. Ini ungkapan Nabi lah yang memberi gambaran yang serupa ataupun yang kira sama dengan apa yang dimaksudkan lah. Nabi kata la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Aku tak mampu nak sanjung kau ya Allah dengan sanjungan yang sebenar-benarnya. Maksudnya Nabi kata aku tak mampu nak menyanjung Allah Ta'ala atas sanjungan kau sebenar-benarnya. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala tu di luar jangkauan makhluk. Di luar, tak mampu. Nabi mengungkapkan seperti itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar pula, dia kata pun nak apa benda ni serupa je, perkataan je lain-lain. Perkataan je lain-lain. Apa ungkapan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, subhana man lam yaj'al dalil ila ma'rifatihi illa bil ajzi an ma'rifatihi. Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan dalil untuk mengenal hakikat dirinya tu, kecuali tak mampu, lemah. Al-ajz an ma'rifatihi, tak mampu, lemah, tak boleh nak kenal hakikat diri sebenarnya. Itu kalam Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita nak tengok dalam hadis Nabi, kalam
para sahabat, ulama-ulama tasawuf lagi, ulama usuddin lagi. Itu pegang. Akhir sekali dia akan balik kepada sifat yang diformulasikan, yang disimpulkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Ni pegang oleh ahli sutin. Ni orang tengah hogeh lah ni, tengah hogeh. Mukhalafah ni. Orang tengah hogeh ni. Dah cara nak hogeh macam-macam lah. Cara nak hogeh buat kereta baru lah. Kereta lama ni payah dah nak hogeh. Nak pecah orang tahu alat ni dah cukup. Kali lagi buat kereta baru. Buat kereta baru tak ada kakah ni. Tak ada kakah mukhalafatuhu lil hawadis ni. Maksud saya bawa manhaj akidah baru. Tak pakai akidah yang kita pakai hari ni, iaitu akidah sifat 20 ni. Pakai akidah ni dah nak lagi, dah nak mengelak. Tak ada jalan pelepah. Kali bawa kereta baru, buat kereta baru. Bawa pelang akidah baru, apa punya akidah tauhid 3 tu. Kod jalur tu boleh masuk. Kod jalur tu. Jalur sifat 20 dah nak masuk. Sakup, nyakup. Bawa kereta baru boleh. Boleh masuk kawasan. Tapi saya tak nak panjang betul lah. Nanti gibah kita banyak sangat pula. Dan tiada baginya pihak, tak ada arah. Arah bagi Tuhan. Nak kata atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam ke. Apa-apa yang membabitkan arah-arah tu, Allah Ta'ala Maha Suci daripada semua itu. Dan tiada baginya serupa pada sesuatu yang baru, tidak ada apa-apa bentuk keserupaan pun dengan segala apa yang baru. Seperti firman Allah Ta'ala, seperti yang disebut dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, dan tiada menyerupai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Dan iaitulah yang mendengar dan yang melihat. Yani Allahul hadi ila siratin mustaqim. Yani ayat tadi bermaksud tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Ta'ala itu. Dan iaitulah, yani Allah Ta'ala itulah yang maha mendengar lagi yang maha melihat. Kemudian habislah. Dialah al-hadi ila siratin mustaqim. Yani Allah Ta'ala itulah yang memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dah boleh habis malam ni, titik sini. Ini ujung-ujung tu sebenarnya nak khabar tamat penulisan kita ni. Perkara yang nak diberitahu 40 kamat tu habis sini.